Ya, jadi teruskan, saya teruskan kepada Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan tajuk pembicaraan kita pada petang ini. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator Syam Lois. Syam kami pernah jumpa dulu masa dekat Sandakan. Ingat lagi masa tu Syam ajar saya main ukulele dia tu. Masa buat presentation, alhamdulillah. Dan kepada semua peserta Fiqh Belia untuk tahun 2021, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita berada jauh antara Semenanjung, Tanah Malaya dan juga Sabah, kita masih boleh bertemu di sini dengan berkat ilmu pengetahuan ataupun saya katakan qalam Tuhan, qalam Allah. Sebab antara ayat yang pertama diturunkan, ayat pertama diturunkan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pasal Allah kata Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Baca Muhammad dan Tuhanmu yang paling mulia yang mengajarkan kepada manusia bil qalam, dengan qalam. Qalam tu apa? Allah kata 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajar manusia dengan sesuatu mereka tak faham. Dan qalam Allah ini merujuk kepada sebarang peralatan teknologi yang kita guna untuk menyampaikan ilmu. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu dan tajuk saya insya-Allah Belia dan juga Al-Quran. Dan tajuk ini saya kira sangat pentinglah untuk saya sendiri dan juga semua sidang hadirin ataupun penonton untuk perhatikan, ambil semangat daripada pembentangan ini untuk lebih kita mendalami ataupun mendekati Al-Quran. Dan gambar ni pun saja saya ambil gambar budak muda ni. Ni Food Panda punya pekerja ni. Sempat lagi dia berhenti solat, subhanallah. Dan menarik lagi, sempat lagi dia buka Quran. Dan saya difahamkan oleh Ustaz Sufan, adik di Sabah pun dia macam ni. Yang geng-geng grabbers ni dia orang berkumpul, sempat lagi baca Quran, subhanallah. Ini ada satu budaya yang sangat bagus, yang kita perlu sebarkan, khabarkan, viralkan supaya ia menjadi satu wave, gelombang positif yang boleh mendekatkan semua belia kita dengan Al-Quran. Okey, next slide. Okey, ini antara contoh belia yang semangat dengan Al-Quran. Ini luar biasa. Nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata, aku pernah kata kepada Nabi. Dia kata, hafidhul Qur'ana faqara'tu bihi fi laylah. Aku hafaz Al-Quran, aku baca dalam satu malam. Nabi tegur. Nabi kata, khatam Al-Quran tu dalam tempoh sebulan. Jangan terlalu singkat. Sebab kalau terlalu singkat, masa untuk memahami itu mungkin tidak sampai. Aku kata kepada Nabi, biarkan aku menikmati kekuatan dan waktu muda aku dengan bacaan Al-Quran. Jumlah yang banyak dan cepat waktu khatam. Nabi kata, kalau begitu, pilih masa 10 hari. Dia kata, Rasulullah, biarlah aku muda lagi, aku mampu, aku boleh. Nabi kata, kalau begitu, 7 hari. Dia kata, Rasulullah, aku mampu lagi. Waktu Nabi potong, Nabi kata tak boleh. Jangan khatam lebih daripada seminggu sekali. Kenapa dibimbangi? Kalau terlalu cepat khatam Al-Quran, baca khatam, dibimbangi kita tak sebab untuk tadabbur ataupun menghayati isi kandungan Al-Quran. Tengok ini siapa ni? Belia, orang muda pada zaman Nabi, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia nak khatam, kalau boleh kurang daripada 7 hari. Tetapi Nabi bagi panduan, jangan. Dan kalau boleh kita nak belia kita pada hari ini, di Malaya, di Semenanjung ataupun di Sabah, kalau boleh kita nak semangat yang macam ni, nak baca Al-Quran dan sebagainya. Okey, next. Okey, mari kita tengok sebelum kita pergi dengan lebih lanjut belia dan Al-Quran, apa tanggungjawab kita. Di hujung nanti saya akan berkongsi tanggungjawab kita sebagai belia. Kita tengok belia pada zaman Nabi dengan Al-Quran. Belia pada zaman dengan Al-Quran. Okey, next. Al-Quran ni memang kita tak ada nafi, dia dihafaz dalam dada pemuda-pemuda ataupun belia dalam kalangan sahabat. Waktu ayat ni dalam surah Al-Ankabut, Allah kata apa? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Kamu Muhammad tak pernah membaca sebelum mana-mana kitab pun sebelum turunnya Al-Quran. Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu tak pernah pun
tulis mana-mana kitab dengan tangan kananmu. Berarti Allah kata tangan kanan, sebab tu dalam sunnah Nabi, kerja-kerja utama kita gunakan tangan kanan. Lepas tu ayat berikutnya, Allah kata bal huwa ayatun, bahkan Al-Quran itu kat mana? Ayat-ayat yang jelas nyata, fi sudur, berada di dalam dada, hati, jantung. Siapa alladzina utul ilma, orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu ini adalah generasi sahabat sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang muda, ada yang belia, ada yang dewasa. Tetapi kalau kita perhati para pejuang, para sahabat Nabi macam bila hijrah ke Madinah, kebanyakan mereka adalah belia, muda, dan usia mereka sangat muda. Okay, next. Kita tengok ini contoh-contohnya. Okay. Next. Okay. Ahli Quran antara yang kita kata menjadi penterjemah bahasa Yahudi pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan calon-calon orang. Next. Siapa dia? Okey, Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid ni anak kepada sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit antara sahabat Nabi yang ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran. Dia cerita, dia kata pada Rasulullah bila baginda tiba di Madinah, Zaid bin Thabit dia dibawa bertemu dengan baginda. Baginda kagum melihat kebolehanku. Masa ni umur dia berapa tahun ni? Umur dia 11 tahun. Umur dia 11 tahun, kita kata darjah 5. Darjah 5 kalau sekolah biasa. Lepas tu orang ramai pun kata budak kecil ini seorang kanak-kanak ataupun belia lah, budak muda daripada Bani Najjar. Dia sudah menghafaz sebanyak beberapa belas surah Al-Quran yang diturunkan kepada Tuan, wahai Rasulullah. Baginda kagum denganku. Kemudian baginda mengarahkan supaya Zaid belajar bahasa Yahudi sebagai penterjemah. Untuk menterjemah surat-surat, urusan suratmu juga. Lalu kata Zaid, aku pun belajar bahasa Yahudi dalam tempoh masa tak sampai 15 malam ataupun 19 malam sahaja, aku sudah berjaya menguasai. Nak cerita, Nabi walaupun dia, Zaid ini budak kecil, umur 11 tahun, tetapi Nabi seorang yang bijaksana, dia tahu bakat pelajar-pelajar atau bakat para sahabat, dia boleh ambil manfaat untuk digunakan dan diberikan kepercayaan. Dan ternyata Zaid ni, kemudian harinya, dia menjadi antara tokoh sahabat yang sangat besar jasa dan berkait rapat dengan Al-Quran. Dan kalau boleh kita nak belia-belia kita di Malaysia ni, di Sabah terutama sekali, kalau boleh mereka ini orang-orang seperti Zaid bin Thabit dalam interaksinya dengan Al-Quran. Okay, next. Ini contohan Nabi kata, kalau nak belajar Al-Quran, Nabi kata kamu ambil belajar Al-Quran daripada beberapa orang. Abdullah bin Mas'ud. Kenapa saya hitamkan Abdullah bin Mas'ud? Sebab Abdullah bin Mas'ud dia dah agak berusia. Lepas tu Nabi sebut Salim, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Ini semua orang muda. Ini semua belia-belia yang berjasa kepada Al-Quran dalam kalangan sahabat. Okay, next. Tapi ini sama kita pass. Next. Ini pun cantik. Kisah Amr bin Salamah. Dia kata apabila masuk waktu solat, Nabi ajar ayah dia. Dia gini ceritanya. Amr bin Salamah ni budak kecil yang tinggal di sebuah tempat antara Mekah dan juga Madinah. Kemudian apabila Nabi dah timbul di Mekah, ayah dia pergi Nabi timbul di Madinah, ayah dia pun pergi ke Mekah, kemudian ke Madinah, lepas tu memulai Islam. Lepas tu setiap kali kafilah dagang singgah di tempat dia, mereka akan bercerita, hari ini ada satu ayat turun, hari ini ada satu ayat turun. Lalu Amr bin Salamah ni budak cerdik, dia dengar ayat-ayat yang dibacakan tu, dia tu hafal. Kemudian apabila ayah dibalik daripada bertemu Rasulullah, ayah dia kata, okey, Nabi ini mengajar kita kalau masuk waktu kena azan dan kena semayang. Siapa yang paling layak untuk menjadi imam? Orang yang paling banyak menghafaz Al-Quran. Dan mereka pun tengoklah, bila kaum mereka ni, kaum Amr bin Salamah tengok, siapa yang paling layak? Dan mereka dapati aku yang berusia baru 6 ataupun 7 tahun, orang yang paling banyak menghafaz Al-Quran. Sebab Amr bin Salamah ni kita dapati budak cerdik. Dia sekadar duduk, dengar, kita kata para pedagang singgah di kampung, dia bercerita mengenai adanya Nabi di Madinah, dia sebut beberapa ayat, dia ingat ayat-ayat itu. Lalu dia pun jadi imam. Tapi yang menarik, dia kata aku pakai sehelai pakaian luar, macam kita kata jubah lah, jubah kecil, budak-budak kecil. Dan bila aku sujud, pakaianku terselak.
Lepas tu wanita kaumku kata, kenapa dah dibiarkan aurat terselok nampak punggung imam kamu. Lepas tu mereka pakat keluarkan duit, beli pakaian. Dan aku jadi sangat gembira. Tapi nak cerita budak kecil, ini kata permulaan kepada usia belia. Tetapi apabila kecil, walaupun berkecil, tetapi bukan cadang-cadang, tetapi dia adalah seorang yang sangat, kita kata, hebat kerana boleh menghafaz Al-Quran. Okay, next. Seterusnya, next. Okay, tak apa, kita skip, next. Lagi skip. Okay, next. Tak apa, ini biar skip, next. Okay, ini pun next skip. Okay, Allah puji belia, orang muda. InsyaAllah semua dalam ini Allah Ta'ala puji kalau sekiranya kita boleh memiliki ciri-ciri seperti yang disebut oleh ayat-ayat atau perkumpulan yang dipuji ini. Okay, next. Next, please. Okay, kalau kita perhatikan pengikut para Nabi, sebelum ni, previous, okay. Pengikut para Nabi SAW biasanya orang muda. Contoh, bila Allah Ta'ala cerita mengenai Nabi Musa dan juga dakwah baginda, Allah kata, فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ. Maka tidaklah yang beriman kepada Nabi Musa melainkan dzurriyyah, sebilangan kecil daripada kaumnya. Dan ketika mentafsirkan ayat ini, Imam Ibn Kathir dia kata dzurriyyatun min qaumihi, ini merujuk kepada golongan belia, orang muda dan sebagainya. Maksudnya pujian Allah itu disebut secara umum, hak beriman, cepat nak beriman kepada para nabi adalah orang muda, orang belia. Sebab apa? Mereka ni fresh. Otak masih fresh, badan masih sihat, berkuasa, bertenaga, banyak benda boleh buat dan mereka boleh menilai dan mereka tidak ada kepentingan orang tua seperti orang tua. Orang tua ni yang menentang para nabi sebab apa? Mereka dah establish. Mereka ada kepentingan. Jadi mereka pertahankan kepentingan itu, tak mau terima kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Okay, next. Next, please. Next, please. Okay. Ini dalam surah Al-Anbiya. Apabila berhala kaum dia dipecahkan, lalu kaum Nabi Ibrahim bertanya. Dia kata qalu sami'na fatan. Kenapa? Siapa buat macam ni pada berhala? Tiba-tiba ada sekumpulan kata, kami selalu dengar fatan, seorang pemuda, anak muda, belia. Yadhkuruhum, yang selalu mencaci berhala-berhala dan namanya Ibrahim. Lalu mereka panggil. Nampak tak? Kehebatan keberanian Nabi Ibrahim. Sehingga kaum dia sebut fatan, pemuda, orang belia, bukan bercadang-cadang. Secara tak langsung ini pujian Allah kepada orang muda yang mana pada masa ini ada pada usia Nabi Ibrahim AS. Okay, next. Sama juga bila disebut orang yang membantu membina Kaabah di samping Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail, anak muda belia, masuk buat kerja besar. Kerja apa? Membina Kaabah, menjadi kiblat kita sampai kiamat. Okay, next. Ini tak apa, kita next sikit. Next. Ini bila Allah Ta'ala cerita mengenai Ashabul Kahfi, 7 pemuda. Allah kata pada surah Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan, ceritakan kepada kamu berita mereka dengan kebenaran. Siapa mereka tu? Innahum fityatun, mereka adalah belia-belia ataupun orang muda. Amanu bi rabbihim, yang beriman dengan Tuhan mereka. Dan seterusnya. Next slide. Sama. Bila baca surah Al-Kahfi, bila diceritakan bagaimana Nabi Musa AS ketika keluar untuk mencari Khadir, untuk menuntut ilmu dalam kembara ilmu baginda diikuti oleh seorang pemuda. Allah kata, wa idh qala Musa, ingat bila Musa berkata li fatahu, kepada pemudanya ataupun muridnya. Dan muridnya yang kemudian kalau kita baca kisahnya, dia bernama Yusha bin Nun. Dan selepas kewafatan Nabi Musa dan kewafatan Nabi Harun alaihi wassalam, pemuda inilah yang telah dilantik menjadi rasul, menjadi nabi yang memimpin Bani Israel. Ada kisah dia. Kalau kita bacakan hadis bagaimana matahari pernah berhenti seketika kerana permintaan pemuda ini. Siapa tu? Nabi Yusha. Sebab selepas kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel barulah sempat nak masuk ke Palestin. Dan dalam perjalanan mereka,
Nabi Yusha telah menjanjikan kepada Bani Israel kita akan masuk sebelum masuknya waktu maghrib. Jadi bila peperangan itu berterusan dan maghrib pun asar pun dah nak habis, lalu Nabi Yusha berkata, wahai matahari, aku hamba yang perlu patuh kepada Tuhanku dan kamu pun hamba yang perlu patuh kepada Tuhanmu. Dia minta supaya matahari berhenti. Matahari berhenti seketika. Bila dah menang peperangan itu, barulah boleh masuk, barulah matahari bergerak. Nak cerita kehebatan syaitan pemuda di sini. Okay, next. Next. Sama juga dalam hadis Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala puji jenis belia ataupun orang muda yang mendapat teduhan akhirat besok. Okay, next. Hadisnya. Next. Nabi kata ada 7 golongan yang bakal dilindungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari kiamat. Yang hari ini tidak ada naungan melainkan naungannya sahaja. Apa dia? Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun, belia, anak muda, nasya'a fi ibadati rabbih, yang membesar dalam ibadat kepada Tuhannya. Sampailah hadis ini. Saya tidak berhasrat untuk kurai sampai habis sebab target kita pemuda tu. Okay, next. Ini pun sama. Nabi kata Allah yang Maha Agung memang kagum dengan orang muda ataupun belia yang padanya ada sifat tiada pada sifat kekanak-anakan yang condong nak buat perangai buruk dan sebagainya. Sebab apa? Orang muda yang matang kerana hasil didikan, kesediaan mereka untuk berubah dan sebagainya. Okay, next. Okay, apa tanggungjawab kita belia pada Al-Quran? Dan alhamdulillah ini gambar saya, ini kenangan saya lah. Ini pada tahun 1995. Ini berapa orang? Ini 5 orang pelajar. Kalau tengok gambar kanan, nama dia Adlan Saidin, budak Kedah. Next, itu saya. Masa itu muda lagi. Umur baru 20 tahun masa itu, ke 21. Yang ketiga, Ikmal Zaidi. Ikmal Zaidi sekarang imam besar Masjid Putrajaya. Imam besar Masjid Putrajaya. Dan antara murid kanan Datuk, almarhum Datuk Haruddin. Lepas tu, nama yang berikutnya, pakai serban tu, Ustaz Rahimi Ramli. Ini guru tahfiz di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Dan yang kiri sekali itu, nama dia Ustaz Rosdi Dali. Ini berasal daripada Thailand. Kami berlima, batch saya, masa masuk tahfiz saya itu, kami berlima ni yang paling awal khatam hafazat. Biasanya kita khatam dalam masa 3 tahun. Tapi kami berlima berjaya khatam dalam masa kita kata setahun lebih. Dan dari segi susunan tu, saya yang pertama khatam, diikuti oleh imam besar tu Ustaz Ikman, lepas tu yang kanan sekali Adlan, kemudian 2 yang terakhir Ustaz Rahimi dan juga Ustaz Rosdi Ali. Dan ini ketika kami muda dahulu dan kami berbakti kepada Al-Quran, dan alhamdulillah sampai sekarang, dan kita berdoa, saya doakan supaya saya sentiasa boleh terus berbakti kepada Al-Quran, bertanggungjawab kepada Al-Quran mengikut cara kita masing-masing. Okay, next. Okay, yang pertama tanggungjawab kita belia dengan Al-Quran, kita kena belajar, dalami. Minta admin mute kan okey lah. Nah, terima kasih. Biasalah kita tak biasa pakai, kadang-kadang tersasun, silap tekan. Okey. Yang pertama kita kena belajar dalami dan juga sabarkan Al-Quran. Cukuplah hadis ini menjadi pendorong. Nabi kata apa? Khairukum, sebaik-baik kamu, tak kira kamu muda ke tua, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang belajar dan juga menyebarkan, mengajarkan Al-Quran. Pergilah sejauh mungkin. Kita belajar sedikit, kita sebarkan. Okay, next. Okay, saya difahamkan Datuk Mufti Sabah, subhanallah, alhamdulillah, semoga Allah merahmati beliau, sedang menggerakkan fiqh Sabahi. Fiqh Sabahi ini ada sejenis fiqh yang mengambil kira waqi', situasi untuk penduduk Sabah. Dan sebenarnya siapa yang nak menggerakkan fiqh Sabahi ataupun nak menjayakan fiqh Sabahi ini? Bukan saya, orang Semenanjung. Bukan saya. Tetapi anda semua peserta. Dalam ini sebenarnya alhamdulillah ada sampai 55 orang. Termasuk saya 56 lah. Yang kita kata committed dengan kerja-kerja dakwah. Nak memahami apa peranan anda semua.
anda semua sebenarnya adalah duta Al-Quran. Kalau pada zaman Nabi, contoh Rasulullah sebelum baginda berhijrah ke Madinah, baginda telah mengatur langkah terlebih dahulu menghantar siapa? Menghantar Mus'ab bin Umair, anak muda belia daripada Mekah, pergi ke Madinah untuk mengajarkan penduduk Madinah Al-Quran. Dan sekarang ini anda adalah penggerak untuk menjayakan fiqh Sabahi, fiqh yang sesuai dengan situasi masyarakat Sabah, yang mana orang sebenarnya tak tahu. Cuma kami mungkin boleh memberikan panduan-panduan. Sama juga saya dimaklumkan oleh Ustaz Sufan, alhamdulillah dah ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Kadazan, dan ini adalah satu titik tolak inisiatif yang sangat bagus. Okay, next. Kenapa saya kata begitu? Okay, next. Okay. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala memang mengiktiraf kepentingan bahasa dalam melakukan dakwah. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ma arsalna min rasul, tidak kami utuskan seorang rasul pun illa melainkan bilisani qaumih, dengan bahasa kaumnya. Dan bahasa kaum ini kalau kita perhatikan, Nabi diutus kepada orang Arab. Dan ayat ni walaupun cerita mengenai Nabi, tetapi prinsip di sebalik ayat ini adalah kepentingan bahasa setempat untuk melakukan dakwah. Contoh, saya orang Semenanjung, orang Kelantan. Kalau saya dihantar ke Sabah berdakwah pada orang Sabah, mungkin mesej itu tak sampai sepenuhnya. Oleh kerana itu, anda semua belia-belia yang berada di Sabah ini adalah duta Al-Quran. Kita kata Rasul kepada Rasulullah, utusan kepada Rasulullah. Anda semua adalah pendakwah. Gunakan kemampuan anda. Sokong kata fiqh Sabahi yang dibawa oleh Datuk Mufti. Dan dengan adanya Al-Quran dalam pembahasa Kadazan, kalau boleh mungkin kita boleh kembangkan lagi. Jadi itu penting. Sebab anda yang lebih memahami situasi di sana, dan anda lah pendakwah-pendakwah yang paling sesuai untuk membawa Al-Quran ke Sabah. Dan kenapa Al-Quran? Al-Quran ini adalah sesuatu yang penting. Dia boleh menjadi pintu kepada pintu hidayah yang lain. Okay, next. Kini saya bagi contoh. Ini antara projek saya lah. Alhamdulillah saya terlibat dengan projek dakwah di Jepun. Dan Alhamdulillah kita dah ada bangunan. Tengok gambar ni. 5 tingkat. Bangunan ni kita beli pada tahun 2019 dengan harga 1.5 juta. Kemudian renovation lagi 1.5 juta. Okay. Kenapa kita terlibat ni? Sebab saya dah pergi ke Jepun 3 kali, alhamdulillah. Dan di Jepun sekarang ni ada kawan saya, kalau tengok dia pakai face mask hitam belakang sekali ni. Duduk belakang sekali dalam line ni. Perempuan-perempuan ni yang pakai face mask hitam, pakai kod luar ni. Nama dia Dzulqarnain. Dia orang Perak tapi berkahwin dengan orang Jepun, duduk di Jepun dan berdakwah di Jepun. Dan liku-liku dakwah dia sangat luar biasa, macam-macam. Dan akhirnya cuma yang menarik, saya bertemu dengan dia tahun 2017. Kemudian saya bertemu, saya pergi jumpa di Malaysia, saya pergi ke Jepun. Kali pertama, kali kedua. Kali ketiga kita pergi ke sana, kita buat keputusan, Perdana Korna minta bantuan untuk kita beli bangunan ni, yang akan jadi Japan Dakwah Center. Dan ni nak cerita, kalau kita kata di Sabah, seperti yang disebut oleh Ustaz Sufan, dia ada fiqh Sabahi. Kalau di Jepun, kita boleh kata pula fiqh Jepun. Sebab apa? Perdana Korna ni dia dah berdakwah lama di Jepun, dan dia dapati gerakan dakwah di Jepun susah nak berkembang kerana beberapa sebab. Contoh, walaupun ramai Muslim di Jepun, ada masjid-masjid di Jepun, tetapi masjid itu lebih kepada tempat ibadat para pendatang Muslim di Jepun. Contoh, orang Pakistan buat masjid untuk orang Pakistan bersolat. Dan masjid itu tidak mesra dengan Jepun sebab seni bina dia dan sebagainya. Dan bila Jepun datang ke sana, ada halangan-halangan yang ada soalan apa rutin harian kita nanti kita ada ke depan lagi, insyaAllah. Banyak lagi masa saya akan jawab dalam pembentangan saya ini. Ada halangan-halangan untuk orang Jepun masuk ke masjid untuk belajar. Lalu Dzulqarnain ni dah berkahwin dengan orang Jepun, dia faham budaya Jepun, dan dia ni saya katakan dia seperti Mus'ab bin Umair tapi dihantar ke Jepun. Dan dia buat bangunan ini, bandar bangunan ini dia buat seni bina Jepun 5 tingkat. Tingkat ini tingkat yang keempat. Tingkat keempat ni macam classroom untuk ruang dakwah. Lepas tu tingkat ketiga dibuat surau, masjid. Dan surau itu dibuat dengan seni bina Jepun yang menyebabkan masyarakat Jepun datang ke sini belajar, mereka berasa seperti berada di rumah mesra Jepun. Dan itu adalah fiqh yang sesuai untuk di Jepun. Jadi ini contoh ketika dakwah yang kita buat di Jepun. Dan anda sekalian, belia-belia di Sabah, subhanallah, patut menyokong apa yang dibuat oleh Datuk Mufti Fiqh Sabahi dan jadikan Al-Quran itu sebagai satu kita kata apa,
satu instrumen alat yang penting untuk menyampaikan Islam. Sebab percaya cakap saya, kawan saya di Jepun, dia gunakan Al-Quran, dia berjaya menarik minat orang Jepun. Ada teknik-teknik. Mungkin lepas ni kalau ada sesi khusus Ustaz Sufan ataupun pihak sekretariat, Fik belia boleh jemput dia untuk berkongsi pengalaman itu. Mungkin kita boleh ambil pengalaman itu, kita apply kepada situasi masyarakat di Sabah yang majmuk. Okay, next. Berdoa. Apa yang perlu kita buat? Aktiviti yang ditanya soalan. Apa yang perlu kita buat? Kita kena berdoa kepada Allah supaya kita cintakan Al-Quran. Sebab apa? Hati jantung kita dipegang oleh Allah. Allah berkuasa penuh. Jadi kita boleh minta dengan Allah supaya diberikan kita cinta dengan Al-Quran. Dan ini antara satu doa sangat baik yang boleh menimbulkan rasa cinta kepada Al-Quran. Tak apa, yang lepas ni doa ini mungkin boleh ambil dengan pihak sekretariat yang saya dah beri. Boleh ambil kopi dan juga hafal. Okay, next. Yang kedua, yang berikutnya, bagaimana? Apa tanggungjawab kita? Sudah pasti kita kena buka telinga dan jaga adab dengan Al-Quran. Sebab ayat ni Allah tak kata bila Al-Quran dibacakan, kita kena dengar. Berarti Allah kata fastami'u. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia beza antara sami'a dengar, istama'a listen. Maksudnya istama'a itu adalah satu tindakan yang lebih. Okey, boleh dapat doa ni Ustaz. Ustaz doakan kami dengan tuan Ustaz, insya-Allah, insya-Allah. Kita kongsi. Nanti saya kira slide ni boleh diedarkan. Saya kira diedarkan kepada semua peserta melalui platform-platform di sana lah. Alhamdulillah. Dan ayat Allah kata fastami'u, kamu kena dengar dengan penuh perhatian. Dan lepas tu Allah kata ansitu, senyap. Jangan bercakap. Kenapa? Nak dengar, beri perhatian, mesti kena senyap. Tak boleh tu. Jadi bila Al-Quran dibacakan, di mana saja kita kena jaga adabnya, dengar dan beri perhatian. Okay, next. Kemudian antara benda yang penting. Ini antara aktiviti kalau saya katakan wajib dipraktik oleh semua Muslim. Belia di Malaysia, di Semenanjung, di Sabah dan di semua tempat. Kita setiap hari mesti ada interaksi dengan Al-Quran dalam dua bentuk. Yang pertama, interaksi secara kualiti. Macam kualiti, maksudnya berkualiti. Kita baca untuk memahami. Untuk interaksi secara kualiti, tak perlu banyak. Tak perlu banyak. Jangan baca sampai sejuzu untuk memahami tadabbur. Kita akan cepat jemu. Cukup kita ambil 5 ayat. Contoh lepas subuh, kita ambil 5 ayat, kita baca. Kita pun cuba perhati makna terjemahan dia. Kalau kita rasa susah nak memahami, kita rujuk tempat-tempat lain. Mungkin kita boleh ambil tafsir Al-Azhar ataupun tafsir terjemahan Ibn Kathir dan sebagainya. Tetapi mesti ada. Ini tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Hanya dengan cara kita berinteraksi secara kualiti ataupun tadabbur, memahami, barulah kita akan dapat manfaat dan dapat semangat luar biasa daripada Al-Quran. Dan kawan saya dijemput tadi, antara aktiviti dia kepada pelajar-pelajar Universiti Jepun yang datang ke Japan Dakwah Center untuk belajar, dia ajak mereka tadabbur Al-Quran. Tadabbur. Dan tadabbur ini adalah pintu hidayah. Jadi ini perlu kita tadabbur. Kita buat sedikit demi sedikit, sehari 5 ayat, lepas subuh waktu berkualiti, waktu baca lagi besok 5 ayat, cuba hayati, bukan sekadar hayati, kita praktik apa yang kita baca. InsyaAllah mungkin lepas 5 tahun ataupun 6 tahun, kita khatam memahami isi kandungan Al-Quran dan kita cuba buat sedaya mungkin tadabbur. Masalah tadabbur ni, kita biasanya kita banyak baca secara tajwid, tapi kita tidak tadabbur. Cukup kita boleh mula. Setiap hari mesti ada interaksi secara kualiti. Secara kualiti. Baik itu cuba memahami. Dan jangan banyak. Sebenarnya saya kata satu muka surat satu hari banyak. Satu muka surat sehari sebenarnya banyak. Kalau ikut Rasulullah, average baginda ajar para sahabat 5, 5, 5. Jangan berganjak. Kalau boleh 5 tu kita cuba faham betul-betul. Jadikan dia macam-macam makanan. Lepas tu, bila dah kita yakin kita dah boleh, cuba praktik lah. Mungkin by 10%, 20%, 50% daripada apa yang kita tadabbur hari itu, besok kita pindah. Buat lagi. Dan lama kelamaan, kita akan bina iman dalam diri kita direct daripada sumbernya itu Al-Quran. Okay, next. Ni kita kadang-kadang nak tadabbur dia ada aktiviti yang agak berat sedikit. Jadi kita kena pilih masa yang sesuai. Jadi cerita Nabi Musa, bila Nabi Musa dicabar oleh Firaun untuk bertanding sihir. Bertanding sihir. Sekejap tuan-tuan. Ada urusan.
Sorry. Ayat ni cerita bila Firaun dengan sombong dia kata, okey, kami akan lawan sihir kamu. Lepas tu kata Firaun, tengok yang saya boleh. Maka tentukanlah satu tempoh, satu waktu pertemuan antara kami dan juga kamu. Lepas tu Nabi Musa kata apa? Dia kata ujung tu mau'idukum yaumuz zinati wa yahsyurun nasu duha. Kamu pilih pada hari raya dan juga pada waktu duha. Kenapa disebut waktu duha? Sebab waktu duha ini adalah waktu yang fresh, berkualiti untuk kita. Sebab tu guru saya almarhum Datuk Profesor Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur meninggal baru ni. Dia kata kita mesti pandai menguruskan masa kita setiap hari. Macam mana contohnya? Dia kata waktu kita fresh, otak kita memang tengah fresh, kita tadabbur Al-Quran. Waktu kita dah agak leka sikit, letih, itu baca surat khabar, baca benda ringan. Jadi kalau kita pandai menyusun, meletakkan otak kita untuk melakukan aktiviti yang sepatutnya pada masa yang sepatutnya, kita akan dapat gunakan masa kita, otak kita semaksimum mungkin pada waktu yang sesuai. Dan saya sendiri kalau saya nak tadabbur Al-Quran lepas subuh. Kenapa? Itu waktu yang fresh. Jadi bila kita tadabbur Al-Quran, interaksi secara berkualiti, pilih waktu yang sesuai. Okay, next. Okay, yang kedua, ini pun tak boleh nafi lah. Yang ini dah biasa orang kita buat. Dan majoriti orang kita buat yang ni lah. Interaksi secara kuantiti yang banyak. Maksud kita baca sebanyak mungkin. Khatam, mungkin 9 kali khatam dan sebagainya. Dan yang ini kita teruskan. Jangan diabaikan. Sebab apa? Kita nak pahala sebanyak mungkin, pahala per huruf. Sebab Nabi kata alif lam mim, bukan alif lam mim satu huruf, tetapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Bayangkan tuan-tuan, bila kita baca dengan kuantiti yang banyak, kita mengumpulkan pahala yang banyak. Ini perlu diteruskan. Jadi setiap hari kita bahagikan interaksi kita dengan Al-Quran dalam 2 bentuk. Yang pertama, tadabbur, kualiti. Jangan banyak, 5 ayat cukup. 5 ayat, lepas 5 tahun mungkin kita khatam. Tetapi kuantiti, bacalah sebanyak mungkin. Kita akan kumpulkan sebanyak pahala. Sebanyak mungkin pahala. Okay, next. Ini apa? Sehingga dikatakan berdasarkan ayat ni, baca. Bila masuk dalam syurga, kerana kedudukanmu dalam syurga ni berada pada ayat terakhir yang kamu baca masa di dunia. Ayat terakhir. Contoh kita baca 10 ayat, 10 darjat. 20 ayat, 20 darjat. Maksudnya, galakan ini perlu diteruskan. Okay, next. Usahakan kita kalau tengok ayat ni, Nabi pun diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk sentiasa baca Al-Quran. Kita apa next? Kita apa ni next? Kita sikit. Ini pun antara aktiviti penting. Semasa kita berinteraksi secara secara kualiti tadi, apa yang perlu kita buat? Kita perlu mencari hidayah ataupun petunjuk dalam setiap ayat. Sebab Al-Quran itu pun hidayah. Allah kata dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi macam cara kita nak interaksi secara kualiti dan kita cari hidayahnya. Contoh, kita baca satu ayat. Ayat ini menceritakan himpunan. Okey, nanti lepas ni saya kumpulkan, saya jawab soalan ataupun sambil-sambil itu. Alhamdulillah, bagus. Aktif semua walaupun ini waktu perdana. Apa rutin harian kita dengan Al-Quran Ustaz? Macam saya katakan tadi, interaksi secara kualiti dan juga kuantiti. Okey, boleh dapat doa ni Ustaz, insya-Allah. Itu akan diberi dari pihak penganjur. Kemudian interaksi ini, okey, tak apa. Okey, ini pun interaksi ini saya buat satu hari-hari, satu muka satu hari bersama terjemahan. Untuk menambah kefahaman dan ingatan, saya ceritakan kepada kawan dalam Facebook. Okey. Tapi pernah ditegur, tak boleh gitu sebab saya awam dan tak ada ilmu Al-Quran yang baik. Memang Al-Quran ni kita tak boleh nak memandai. Ada sebuah hadis Nabi kata siapa yang memandai sebut mengenai Al-Quran tanpa ilmu akan tersedia tempat dalam neraka. Jadi untuk lebih selamat, kita jangan berkongsi pandangan kita tentang Al-Quran. Sebaliknya kita berkongsi ulasan ulama pada Al-Quran. Bila kita buat macam tu, orang tak nak kata apa. Contoh, projek dakwah kami di Jepun. Jadi, antara satu teknik untuk menyampaikan dakwah ni, kawan kami di Jepun tu, dia baca tazkirah tentang Al-Quran setiap hari pada dalam bahasa Jepun disebarkan. Lalu ada pihak-pihak yang agak kita kata rigid di Jepun ni, dia kata tak boleh buat macam tu.
kamu tidak ada authority, kelayakan untuk bercakap mengenai Al-Quran. Lepas tu dia ubah. Dia tanya saya macam ni, kata okey, ubah. Ini tazkirah mengenai Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Bukhari, scholar, kata contoh seorang ilmuwan di Universiti Islam Terbangsa Malaysia tentang ayat ni. Dia sebut lagu tu. Lepas tu dia pun sebarkan. Dia bila benda tu sebar, pihak-pihak yang suka mengkritik tadi dah senyap. Okey, apa yang dimaksudkan Quran sebagai pembantu kita di alam kubur? Ini kita macam contoh surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Okey, balik sini. Contoh bagi saya. Kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka. Kita pun tengok ada ataupun sifat itu, sifat ahli neraka pada kita. Dan kalau kita tengok macam ada, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah bantu aku. Tolong aku, selamatkan aku daripada perangai yang aku ada sekarang ni. Baca pula ayat-ayat berkaitan dengan syurga. Lalu kita jangan pula rasa seronok, rupanya aku ini ahli syurga sebab sifat ini ada padaku. Jangan. Kita kena rasa jauh lagi. Sampai pula ayat-ayat berkaitan dengan umat lampau yang dimusnahkan Allah kerana kedegilan mereka. Kita pun kata, ya Allah, minta jauh daripada perangai ini. Bila cerita mengenai orang-orang baik, orang soleh dalam Al-Quran, sifat-sifat orang beriman, kita minta supaya kita dapat. Dan kalau kita tadabbur dengan cara itu, kita akan disibukkan tentang kekurangan kita. Lama-kelamaan Al-Quran itu akan masuk, penetrate masuk ke dalam diri kita. Lalu insya-Allah dia akan membimbing kita, jadikan kita semakin baik insya-Allah. Okay, next. Reflex. Ini saya sebut tadi. Okay, next. Okay, dan habis insya-Allah kesimpulan dia. Tak apa, kita ada masa banyak lagi. Nanti ada 2 slide lagi sebelum saya berhenti. Kesimpulan dia, capai keberkatan hidup sebagai ahli Quran. Sebab Nabi sebut, Nabi kata inna lillahi ahlin. Allah mempunyai ramai ahli manusia pilihannya dalam kalangan manusia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa tu manusia pilihan Allah? Nabi kata, hum ahlul Quran, ahli Quran, ahlullah adalah orang Allah. Orang yang kata istimewa di sisi Allah, wa khassatuh, dan yang dipandang khusus ataupun istimewa. Jadi okey, biasanya ni saya buat terjemahan biasalah. Adalah ahli Quran. Siapa tu? Para penghafaz Al-Quran, orang yang mendalami Al-Quran dan menghayatinya. Tuan-tuan, nak kata penghafaz Al-Quran di sini, kalau kita semayang baca Fatihah, kita hafal Fatihah, kita pun termasuk dalam kategori ahli Allah. Itu untuk positif. Dan mungkin hari ini kita baru hafal beberapa surah. Kita tak hafal penuh lagi, tapi kita dalam proses menuju untuk sampai kepada usaha untuk menghafal. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hadis ini, anda semua belia-belia di mana sahaja, belia di Sabah ke di mana, anda semua layak ataupun boleh ada kemungkinan untuk menjadi ahlullah. Asal sahaja kita berusaha sedaya mampu, sehari demi hari untuk sentiasa baca Al-Quran, waktu tadabbur, waktu praktik kenapa, cari hidayah. InsyaAllah lama-lama kita ni akan jadi ahli Quran ataupun orang yang dianggap oleh Allah, disebut oleh Nabi dan hadis ini sebagai ahli Allah. Ini sentiasa terbuka untuk kita semua. Jangan kita ingat ini sekadar khusus untuk golongan tertentu saja. Ini open tender. Saya katakan open tender terbuka. Okay, next. Okay, next. Okay, ini slide terakhir. Slide terakhir. Subhanallah. Siapa sekarang ni? Di manakah kita? Di manakah kita? Sebelum kita berakhir. InsyaAllah saya ambil masa dalam lebih kurang 5 ke 10 minit untuk menghuraikan ayat ini. Allah kata dalam surah Al-Furqan, dalam surah Fatir, Allah kata, "Thumma", kemudian, "awrathnal kitab alladhina istafaina min ibadina", kami jadikan Al-Quran itu diwarisi kepada orang yang kami pilih dalam kalangan hamba kami. Kami pilih. Siapa tu? Allahu a'lam, kita semua. Hamba yang Allah Ta'ala pilih ini adalah, kita kata orang Islam. Kita semua masuk dalam kategori ayat ini. Cuma kita berada dalam kumpulan mana? Itu yang penting kita perhatikan. Pasal Allah berkata, "Faminhum zalimun li nafsihi", ada dalam kalangan mereka umat Islam yang dah diberikan Quran ini, ada yang zalimun li nafsihi, menzalimi diri mereka sendiri. Sebab apa? Ada Al-Quran tapi tak pedulikan Al-Quran. Sebab tu program hari ini yang dilancarkan oleh grup Fik Belia Sabahan, subhanallah, adalah sangat bagus. Program yang sangat bagus, membuka mata kita betapa kita perlu meletakkan diri kita di tempat yang sesuai sepatutnya
dalam interaksi kita dengan agama, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Dan kalau boleh program ini kita kena teruskan buat setiap tahun supaya ada kesedaran belia-belia di luar sana tahu potensi mereka. Mereka ini ada kemungkinan potensi yang sangat tinggi untuk kita maju ke hadapan dengan agama ini. Itu kumpulan yang pertama. Waliyadzubillah. Ini contoh bila kita kata tadabbur, cari panduan, cari hidayah, reflect pada diri sendiri. Kita tengok, adakah kita nak faminhum zalimun nafs, adakah kita nak orang yang menzalim dia kita sendiri. Macam mana interaksi dengan Al-Quran? Bila akhir sekali kita baca Quran, itu mana? Akhir sekali baca Quran, Ramadan lepas, dah setahun tak baca Quran. Astaghfirullah, ya Allah. Jangan jadikan aku orang yang zalim pada diri sendiri, mengabaikan Al-Quran. Itu satu sudut, baru baca. Bila last sekali kita tengok Al-Quran, kita cuba faham dan kita nak praktik, kita bertemanung. Last kali dulu 2018, masa Fik belia buat contoh di Sabah. Dia kata dah 2 tahun, astagfirullahalazim, teruknya aku tak peduli pada Al-Quran. Itu cara kita interact dengan Al-Quran. Cari kesalahan kita pada ayat-ayat. Kemudian yang kedua, Allah kata lagi, wa minhum muqtasid. Ada pula dalam kalangan mereka muqtasid, pertengahan. Pertengahan ni maksudnya ada masa dia layan Al-Quran, ada masa dia tak peduli Al-Quran. Dan sekurang-kurangnya kalau kita dah berada di sini, kayaknya Alhamdulillah, kita dah ada, kita kata improvement, kita dah ada perubahan, kebaikan, dan naik sikit. Tetapi tak cukup lagi. Muqtasid ini tak cukup lagi. Kita nak yang terbaik, the best. Kemudian Allah kata lagi, wa minhum, ada pula dalam kalangan mereka, sabiqun bil khairat, yang terhadapan, yang mendahului orang lain bil khairat dalam melakukan kebaikan, masuk dengan Al-Quran, biiznillah, dengan izin Allah. Kenapa Allah Ta'ala sebut dengan izin Allah? Supaya kita tidak timbul sombong, takabur. Bila kita ni selalu berdamping Al-Quran. Ada semua orang yang ditipu oleh syaitan, dia rasa dia ahli Quran, dia hafal Quran, kemana saja dia tunjuk dia dengan Al-Quran dan dipandang lekeh, dipandang rendah orang yang belum berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan. Sebab apa? Itu sekadar pinjaman Allah kepada kita seketika. Ingat lagi kisah almarhum Tok Guni Aziz, bekas Menteri Besar Kelantan, guru saya mengaji dia lama. Dia ceritakan ada masa dia belajar di India dahulu, ada seorang gurunya, Maulana, memang alim dan hafaz Al-Quran. Alim dan hafaz Al-Quran. Lepas tu, satu hari, bangun daripada tidur, dia lupa Al-Quran. Semua surah-surah dia hafiz, lupa. Dia pun nak semayang, nak baca Fatihah pun dia lupa. Lalu dia menangis sungguh-sungguh. Bila murid semua pihak pengurusan sekolah atau universiti cek, dia kata dia lupa Al-Quran. Lepas tu pakar-pakar buat solat hajat lah. Solat hajat, berdoa supaya dipulihkan. Jadi Maulana tadi ambil Al-Quran, baca balik Al-Quran, hafal balik. Akhirnya dia berjaya, Alhamdulillah berjaya menghafaz balik Al-Fatihah. Kejaya hafal Al-Fatihah, dia pun seronok. Dah dapat hafal balik Al-Fatihah ni. Kata Tok Guni Aziz, almarhum Tok Guni Aziz, dia buat apa? Dia buat ladu. Macam ladu ni macam makanan manis. Ini macam kata makanan kegemaran orang India lah. Dia duduk tengah jalan, lalu seorang dia bagi hadiah. Lalu seorang bagi hadiah. Kenapa ni Maulana? Kenapa bagi ni? Sempurna apa ni? Alhamdulillah aku dah hafal balik surah Al-Fatihah. Jadi maksudnya dia kena start zero balik. Hafal balik surah-surah. Sebab tu dalam ni kita kena punya, Allah kata walaupun bahagian ketiga ini, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah tu, kenapa disebut biiznillah dengan izin Allah? Sebab Allah nak ingatkan kita, bukan kemampuan kita, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya nak buat kebaikan. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk menolak kejahatan, melainkan dengan izin Allah. Kenapa dia masuk ke biiznillah? Allah nak sedarkan kita. Kalau kita dah ke hadapan, dah berada pada level tinggi berkaitan dengan Al-Quran, jangan sombong. Itu adalah kurniaan Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi kesimpulan dia, itu apa, boleh kita kata macam sunnah lah juga. Sunnah lah juga bagi manisan, sunnah lah juga. Even kalau kita bagi hadiah itu pun sunnah. Bersyukur, macam bagi orang makan lah. Nabi pun suruh bagi makan ke orang. Okey, habis gitu. Jadi kesimpulan ni, bila kita baca ayat ni, kalau boleh hidayah dia, interaksi secara kualiti macam mana? Ya Allah, mohon jauh, janganlah aku duduk dalam grup pertama, supaya aku berada dalam grup yang ketiga. Dan aku akan berusaha adam. Jadi kali itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya-Allah hari demi hari iman kita akan bertambah, kualiti
hidup kita pun akan bertambah. Dan kalau kita buat macam ni, 5 ayat sehari, lepas 5 tahun, anda semua akan merasa keajaiban Al-Quran sebagai kitab hidayah. Dia akan buka pintu-pintu hidayah kepada kita, menyebabkan kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh kita sebagai belia. Dan tambahan pula sekarang ni, kita kata norma baharu, PKP dan sebagainya. Walaupun kita mungkin terhalang tak pergi majlis ilmu dan sebagainya, tetapi jangan kita terhalang minda kita untuk mendapat manfaat daripada berbagai, kita kata, kemudahan. Macam sekarang dah ada Zoom, platform Zoom, boleh dengar ilmu dan sebagainya. Kalau pergi mana-mana pun dulu nak kena buat Al-Quran, sekarang buka telefon dah ada. Dan benda tu sepatutnya tidak menghalang kita, bahkan kita kena lebih-lebih lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Dan saya kira cukup setakat tu. Ada lagi 15 minit mungkin kita standby untuk sesi soal jawab. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari atas pengisian yang sangat padat dan penuh dengan input. Jadi saya persilakan kepada mana-mana audiens kita pada petang ini untuk mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari dengan kesempatan kita yang ada ini. Persilakan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak soal saya? Dengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Hasif. Saya Muhammad Hasif daripada Rasta Kedah. Dari Syam, Tuan Satu. Jadinya saya ada satu soalan. Di mana saya ada membaca satu penulisan ni, dia kata, kalaulah 10 tahun lalu kita mula menghafal Al-Quran, hari ini mungkin kita dah hafiz khatam untuk khatam Al-Quran. Yang tu agak bagi saya agak terkesan lah dengan apa yang disampaikan. Jadinya bila mana kita mula tersentak tu, kita nak mula menghafal Al-Quran. Cumanya bila kita tahu orang yang mula menghafal Al-Quran ni, tanggungjawab dia lebih besar sebelum dia menghafal Al-Quran. Maksudnya kita tak akan kena mengulang. Jadi membuatkan kita agak takut untuk menghafal Al-Quran. Dan juga kalaulah benda tu kita hilangkan rasa takut tu, macam mana permulaan bagi saya ataupun bagi kami ni, belia ni, untuk mula menghafal Al-Quran dan juga beramal apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Bagus. Masya Allah, bagus soalan Hasif. Bagus. Soalan ni kadang-kadang kita rasa macam remeh, tapi sebenarnya soalan sebenarnya sangat penting. Sebab apa? Kita nak lakukan kebajikan. Saya sebut antara kepakaran setan. Musuh kita adalah syaitan. Allah kata dalam surah Fatir, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan musuh kamu dan kamu kena anggap dia sebagai musuh. Dan setan ni antara kepakaran dia talbis. Dia belik, dia tutup hak baik jadi jahat, hak jahat jadi baik. Dan setan ni Allah Ta'ala memang berikan kuasa kepada mereka untuk buat benda-benda penetrate masuk ke dalam minda kita. Dan antara satu cara setan nak rosakkan anak Adam, takhwif, menakut-nakutkan. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 268 Allah kata apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kepada kamu kefakiran, menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran, dan suruh kamu melakukan benda keji, bakhil. Contoh, kalau kamu sedekah, nanti habis duitmu tak cukup. Habis duit kamu tak cukup untuk belanja. Dan perkara sama juga, setan bisikkan ke dalam minda kita supaya tidak melakukan kebajikan. Nanti hafal Quran. Lepas tu lupa macam mana. Kan ada hadis, beberapa hadis dhaif. Dosa antara dosa besar ni adalah dosa menghafaz Al-Quran lepas tu lupa. Jadi setan akan masuk dalam kepala kita. Sebab tu kita perlu pada bimbingan dan juga ilmu. Kita jawab macam ni. Bagus Hasif. Kalau dah mula 10 tahun lepas, mungkin dah khatam. Dia buat macam ni. Dia kata, kita tak payah peduli apa yang dibisikkan oleh setan dan kita ubah mindset. Mindset kita ni biasa, bila nak amal hafal Quran, kita duk kejar nak orang panggil kita Al-Hafiz. Masuk tahfiz, hafaz tahun 10 bulan macam saya itu. Lepas tu orang panggil kita Al-Hafiz. Ustaz lah tu Hafiz Al-Quran. Lepas tu bila orang panggil kita rasa macam rasa hebatnya, rasa diri kita hebat. Sedangkan benda tu tak ada apa. Orang puji sekejap tu je. Tapi yang lagi penting kita dengan Allah. Sebab tu bagus Hasif. Kalau sekiranya Hasif dan semua belia di sini boleh buat macam mana tak? Hafal satu. Nak bagi Bisha pinjam ke pen boleh? Pergi. Kalau sekiranya, kalau kita boleh mula sedikit demi sedikit. Katakanlah gini lah. Hasif kata, okey niat. Ya Allah, aku nak hafaz Al-Quran. Kita pun mula 5 ayat.
5 ayat tu kita jangan pindah kepada ayat lain selagi kita tak hafal lancar betul-betul ayat tu. Lepas tu, kata lepas minggu, kita dah lancar 5 ayat tu, kita dah cuba praktik, kita hafal lagi 5 ayat. Mungkin lepas 20 tahun Hasif baru hafiz Al-Quran. No problem, tak ada masalah. Bukan kita nak sibuk pakai title Hasif bin Hasrin Al-Hafiz. Tak payah. Itu nilaian manusia. Ada pada si jin. Tetapi pada Allah Ta'ala tak payah. Rasulullah hafal Quran berapa tahun? Cuba jawab Hasif. Rasulullah hafal Quran berapa tahun? Cuba Hasif. Sampai akhir ayat. Berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Para sahabat Nabi duduk dengan sahabat. Contoh, sahabat Nabi cara bahasa dia. Si Fulan bin si Fulan dah hafal habis surah Ali Imran. Dia orang tabi. Maksudnya, Ali Imran, maksud konten akhlak dalam Ali Imran, dia dah buat belaka dah. Jadi tak pelik kalau sahabat Nabi, sepanjang 23 tahun dengan Nabi, sedikit demi sedikit Quran tu turun. Dia pun duduk, dia hafal, dia praktik. Belajar. Bar time Rasulullah wafat, mungkinlah kita kata ada Sayyidina Ali ke, baru dia hafiz Al-Quran. Jadi tak ada masalah. Kita tak payah terkejar dengan masa. Kita buat sikit demi sedikit. Katakanlah kita niat dari Allah pun hafal Quran. Betul, ni fiction lah contoh. Kita pun hafal. Baru kita dapat sejuzuk. Selepas 10 tahun kita hafal. Kita pun meninggal dunia. Kita pun dikebumikan. Allah pun nak tunjuk. Niat kita tu dah dikira sebagai amal ibadat kita yang full. Satu hari, berlaku peristiwa. Contoh berlaku banjir besar, kubur tempat kita dikebumikan itu ditenggelami oleh air. Arus deras datang. Akhirnya, lepas habis arus deras datang, habis kubur-kubur tu terbuka. Tiba-tiba, orang tengok mayat kita, walaupun dah 10 tahun, dah beberapa tahun meninggal dunia, elok lagi. Orang pun urus. Ni mayat siapa? Ni mayat Hasif. Hasif, dulu dia hafal Quran kan? Tak. Dengan cerita dia cuma hafaz juzuk. Tapi kenapa tubuh dia tak hancur? Allah kira berdasarkan niat. Okey, contoh. Sebagai contoh, saya share balik skrin. Kisah mengenai, nampak skrin saya? Kisah mengenai Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah. Ni, cerita Bi'ru Ma'unah. Anas Malik cerita, Rasulullah berdoa buruk kepada pembunuh para sahabat. Okey, bla bla bla. Sebab apa mereka ini 70 orang ni dia kata hafiz Al-Quran, syahid dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Peristiwa Bi'ru Ma'unah ini berlaku tahun berapa? Tahun dalam tahun kedua ataupun tahun ketiga Hijri. Al-Quran belum lengkap pun lagi penurunannya. Jadi macam mana kita boleh kata mereka hafiz Al-Quran? Tetapi kalau baca dalam kitab sirah, memang para ulama sirah kata 70 orang hafiz Al-Quran dalam kalangan sahabat Nabi telah dibunuh di Bi'ru Ma'unah. Dan mereka ni bila mereka meninggal dunia 70 orang, Rasulullah sangat bersedih. Kenapa? Kualiti mereka sangat tinggi. Mereka hafaz Al-Quran, praktik Al-Quran, qiyamul lail, berjihad, macam-macam. Tetapi tetap diinter sebagai hafiz Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tak sempurna lagi penurunannya. Tetapi kenapa mereka dah diiktiraf? Sebab mereka dalam proses itu. Mereka dalam proses menghafaz. Sebab apa? Sebab mereka, para sahabat Nabi ni memang datang ayat baru, hafaz. Datang ayat baru, hafaz dan sebagainya. Jadi kita positif. Kita positif macam tu. Okey. Okey, kata soalan ni. Ada soalan, sorry . Dia kata apa beza tadabbur, tafsir dan terjemahan Al-Quran. Dia gini kalau saya nak bagi analogi mudah. Tadabbur macam kita makan makanan yang dah siap dimasak. Semua orang boleh makan, betul tak? Tafsir, masak. Katakanlah, bukan semua boleh masak. Contoh saya pergi restoran, Mamak, saya berkata dekat token Mamak. Mamak, kuih tia kungfu satu. Mamak tu tak pandai masak. Tapi dia suruh tukang masak dia buat. Jadi tukang masak dia buat. Kenapa Mamak tak pandai masak? Sebab Mamak tak pandai. Tukang masak tu pandai. Jadi sekarang ni, Mamak bukan ahli tafsir. Tukang masak tu adalah ahli tafsir. Dia ada ingredient. Dia ada dia tahu nak masuk sayur, nak masuk sebut jagung, apa semua sekali. Lepas tu bila makanan tu sampai pada kita, kita kata, tekstur dia sedap. Kita pun makan, bismillah makan. Bila kita makan, kita menikmati makanan yang sedap. Yang telah disediakan oleh tukang masak. Kita melakukan tadabbur. Itu analogi mudah. Maksud kita bukan memandai-mandai. Kita baca kitab tafsir yang dah diolah oleh para ulama. Jadi dalam 3 tu saya kata kita kena belajar, kita bertadabbur Al-Quran. Walaupun begitu tetap kita kena ada bimbingan juga.
Okey, kemudian terjemah tu paling rendah lah. Kalau saya, tadabbur. Dengan bantuan terjemahan, macam tafsir bin Ar-Rahman. Okey Ustaz, beberapa bulan setelah semester pertama degree terjentik hati, nak jadi penghafaz. Pada pendapat Ustaz, nak teruskan degree ataupun fokus menghafaz? Jawab saya, macam saya kata kepada Hasif tadi, buat sikit-sikit. Kenapa kita tidak ada desakan untuk segera khatam lepas tu dapat CJ? Tak ada. Maksud kita buat ini sebagai aktiviti kita untuk dekatkan diri dengan Allah. Okey, ada orang penting nak belajar Al-Quran, hafazkan niat nak hadiah ke mahkota. Okey. Ya. Ni soalan saya Ustaz, macam terpotong pula tadi. Okey. Dia sama soalan macam yang Ustaz sudah jawab tadi. Cumanya mungkin individu ini dia perlukan surrounding yang boleh membuatkan dia hafaz Quran. Tapi pada masa yang sama dia mengaji di universiti pada pertengahan pengajian. Jadi apa nasihat Ustaz terhadap individu ini? Okey, itu memang itu satu cabaran sebenarnya bila kita hafaz Quran. Masa kita tahfiz 3 tahun memang kita boleh baca Quran. Bila kita keluar kita dah tidak ada surrounding macam Faizal kata tadi tu, kita susah nak maintain hafaz Al-Quran. Jadi tahu tak, saya pernah tanya soalan ini kepada almarhum Tu Buni Aziz. Saya kata sekarang saya ni belajar di tahfiz, besok bila keluar saya dah berada dalam surrounding lain. Jadi macam mana tu? Lepas tu almarhum Tu Buni Aziz kata apa? Awak kena kuat. Kita tidak boleh tunduk kepada surrounding. Kita kena cipta surrounding kita. Kalau kita asyik-asyik nak jadikan surrounding sebalasan, contoh kerja, dipindahkan satu department, budak-budak nakal berlaku di situ. Surrounding nakal, kita pun jadi nakal. Ataupun kita tetap seperti diri kita. Kita mesti jadi seperti ikan di laut. Air masin, ikan tak masin. Dan itu cabaran. Kemudian, cara yang lebih praktikal macam saya katakan tadi, buat sikit-sikit. Jangan duk sibuk nak kerja. Oh, dia tu Al-Hafiz. Habis 3 tahun belajar di universiti, dia pun Hafiz Al-Quran. Tak perlu. Kita hafaz Al-Quran untuk diri kita. Katalah kita dah mula menghafaz sikit-sikit, kita tambah contoh. Setahun kita tambah setengah juzuk. Bagilah setengah juzuk, umur kita 60 tahun, insya-Allah kita dah hafiz Al-Quran. Itu antara kita dengan Allah. Cuma kesilapan kita sebab kita terikat dengan sistem tu, kita nak sebagainya. Okey, Asman Makmur tanya soalan yang bagus. Asman, lama tak jumpa. Asman dulu masa fit belia tahun bila dia jadi pengiring saya. Dia kata setengah orang menggunakan Al-Quran untuk kepentingan dunia. Sebagai contoh, ada kata untuk melariskan bisnes, naikkan seri wajah. Adakah ini berisiko untuk dia kata melakukan syirik? Sebenarnya tak boleh kita katakan syirik. Dia gini, Al-Quran tu kalau kita belajar ulum Al-Quran ada satu bab dipanggil khawasun Quran, khasiyah Al-Quran. Dan para ulama buat, Sayyidina Ali pun buat. Sayyidina Ali dia nak naik kuda tu liar sikit. Lalu Sayyidina Ali pun pegang kuda tu, dia baca satu ayat di telinga kuda. Lepas tu kuda tu jinak. Ayat mana dia baca tu? Surah Ali Imran, surah yang ketiga, dibaca afaghayra dinillahi yabghun. Dibaca ayat yang ke-83. Adakah patut agama selain agama Allah yang kamu nak baca, kamu nak patuh, sedangkan daripada Allah tunduk semua makhluk di bumi. Dia tiup kepada kuda tu, kuda terjadi. Cuma bab yang ditanya oleh Asman ni, ayat ni untuk lariskan bisnes, naik seri wajah dan sebagainya, dia bukan ayat semata-mata, tetapi siapa yang membaca ayat tu. Contoh kalau saya baca ayat ni dengan almarhum Datuk Harun bin baca ayat, sudah pasti berbeza kesan dia. Tetapi benda tu ada. Khawasul Quran dipanggil khasiat. Okey. Sebenarnya okay, alhamdulillah. Banyak soalan kalau nak layan sampai pukul berapa? Pukul 5 tak habis. Ini ada soalan satu dia. Ya. Ada kitab tu Ustaz. Kitab apa ni? Kitab apa ni? Mungkin nak kena elaborate kitab apa ni? Saya macam tak clear soalan. Tanya tentang bahagian khawas tu Ustaz. Khawasul Quran. Dia kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran Imam Suyuti. Dia sebut, dia banyak bab, bab 1, 2, 3 sampai puluh-puluh bab. Satu babnya dipanggil membicarakan tentang khawasul Quran. Khawas itu khasawun, bukan tu khawas, khasiat. Tetapi
bukan kata dia ayat disarankan dalam tu dibaca boleh menjadi. Lepas tu bila orang share kata ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni, sepatutnya adab dia. Mula-mula sekali contoh kata ayat ni wa idza batashtum jabbarin. Bila baca boleh hilangkan sakit pinggang, sakit lutut dan sebagainya. Sepatutnya bila kita dapat ayat tu, adab kita dengan Al-Quran mula-mula sekali, kita kena buat apa? Kita kena faham Allah nak kata apa. Rupanya wa idza batashtum jabbarin, dan apabila kamu wahai kaum Ad yang perkasa, yang jahat, diutus oleh Allah, diutus Nabi Hud kepada mereka untuk tegur kejahatan mereka. Wa idza batashtum, bila kamu pukul musuh tawanan kamu, batashtum jabbarin, kamu pukul dengan cara yang kasar. Cuba fikir, apa kaitan nak pukul orang dengan sakit pinggang? Macam tidak ada kaitan tetapi itu dulu yang kita kena faham. Itu maksud asalnya. Lepas tu boleh kita kaitkan. Ini berdasarkan pengalaman ulama. Ulama tu duduk mengajar lama, dia sakit pinggang. Sebab dia pakai kursi biasa, dia tak pakai gaming chair. Sakit pinggang. Dia pun gosok pinggang dia, tengah gosok terlintas ayat tu. Baca idza batashtum jabbarin. Dia gosok, hilang sakit tu. Terkejut dia. Pengalaman dia. Besok duduk lagi, sakit pinggang lagi. Dia gosok lagi. Baca ayat tu lagi. Hilang lagi. Dia pun ceritakan anak murid dia. Anak murid dia pun, Tok Guru kata pengalaman dia begitu. Lalu tersebar. Itu cerita asalnya. Tetapi untuk kita nak gunakan Al-Quran sebagai ruqyah, mula-mula sekali, kalau ayat tu tidak ada panduan daripada Nabi, kita kena faham dulu maknanya. Jangan sampai terpesong maknanya. Yang kedua, sudah pasti kita ikutlah apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Itu yang terbaik. Contoh, kalau sakit, Nabi kata apa? Baca doa ni, adhibil ba'sa. Hak tu lebih baik berbanding kita ambil ayat tu, ayat ni, ayat tu, ayat ni dan sebagainya. Allahuakbar. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari atas kongsian yang padat dan penuh dengan input yang kita boleh dapati pada petang ni. Dan Alhamdulillah, walaupun dalam jam begini aktif kita punya sesi petang ini. Jadi Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kongsian yang mudah-mudahan akan datang kita dapat bersua secara face to face di Sandakan Sabah contohnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kita doakan semoga Al-Fadhil Ustaz terus diberikan kekuatan dan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama untuk membimbing umat kita lebih dekat dengan Al-Quran, insyaAllah. Baik, jadi untuk semua peserta, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung forum kita dan seminar kita pada malam ini, insyaAllah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sufan yang selaku moderator. Panel pertama kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rafai Darji, dan juga panel kedua merupakan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Abiuddin. Jadi sekadar itu untuk petang ini, mari kita sama-sama menangguh pertemuan kita dengan membaca Suratul As dan Tasbih Ghafar. Bismillahirrahmanirrahim. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق